Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kat korang yang masih lagi nak buka aku punya YouTube channel ni, nak bilik-bilik. Okey, terima kasih sangat. Okey. Hari ni aku berniat buat satu video ni berkenaan dengan motor yang aku pakai ni, iaitu VF3i daripada SYM. Okey, sebenarnya masa aku beli motor ni, ramai kawan-kawan ke, kenalan ke, ataupun tak kenal ke, ataupun siapa-siapa je yang aku jumpa dekat mana-mana lah, dekat traffic light pun, lepas tu dekat petrol pump pun aku pernah jumpa. Dia orang ni pandang motor aku daripada atas bawah. So mungkin dia orang ni macam heran lah tengok ni motor apa. Lepas tu dia orang cakap, uish, dia orang nampak tulisan tu 185, means itu dia orang tahulah itu adalah sisi motor tu. Motor ni dia orang cakap besarnya sisi, motor apa? Kebetulan dia orang tak nampak tulisan VF3i ataupun SYM tu lagi. Dan bila aku cakap SYM, ada yang terkejut. SYM? Kenapa abang beli SYM? Kenapa abang beli SYM? Kenapa abang pakai SYM? Sedangkan ada banyak lagi brand motor yang okey dekat Malaysia ni, macam Yamaha, macam Honda, macam Suzuki. So motor yang bersisi 150 ni orang kata banyak lah sebenarnya, tapi kenapa abang memilih SYM? So ni, untuk video ni aku sebenarnya nak menjawab persoalan-persoalan yang dah ditanyakan dekat aku, yang aku tak dapat nak jawab satu persatu, dan aku buat video ni untuk menjawab persoalan-persoalan korang ni. Okay, aku sambung balik cerita tadi lah. Sebenarnya aku nak menjawab macam mana aku boleh terbeli motor VF3i daripada SYM ni. Aku sebenarnya tak adalah rasa nak beli sangat motor ni. Aku fikir macam aku ada satu lagi motor untuk pergi kerja ulang alik, dan aku pun ada juga kereta. Dan aku rasa macam tak perlulah untuk aku beli benda lagi untuk tambah hutang apa semua. Tapi since aku fikir macam umur aku ni macam dah hampir-hampir dengan umur 40-an, aku rasa nak ride macam orang lain, pergi ride ke sana ke sini semua kan. So aku punya teringin lah nak beli motor juga. Tapi itulah tadi, aku tak nak lah tambah hutang ataupun membebankan diri aku sendiri sebab kerana hobi aku. Tapi aku fikir aku nak beli apa aku nak beli motor apa. Kalau superbike, satunya jelas korang pun tahu lah kan, superbike ni kena modal besar, dengan dia punya maintenance pun pening kepala. Every month pun kau kena fikirkan pasal minyak hitam ni lah, apa segala benda je. Dia punya maintenance pun kadang-kadang lebih daripada korang pakai kereta sekalipun kan. So aku fikir aku nak beli satu benda yang macam mudah, simple, tapi membuatkan aku berpuas hati untuk aku pakai, pergi ride kan semua apa semua. Aku fikir macam aku nak beli motor Kapcai je lah. Aku pun fikir dalam pilihan aku motor Kapcai, macam kita semua tahulah ada Yamaha Y15ZR dia dengan Honda. Satu RSX macam sekarang ni tak ada lah. Okey. Lepas tu Suzuki Belang R lah. Lepas tu sekarang ni keluar Belang yang baru tu, yang orang kata paling laju lah sekarang ni. Ada juga Benelli apa? RFSI ya. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, tapi aku pun bilik-bilik lah dia punya harga dan kemampuan aku untuk membayar untuk bulanan ke apa ke kan, dengan maintenance-nya. So sebab aku tengok Y Suku, bukan aku kata tak bagus, satunya Y Suku ni aku rasa macam agak mahal lah harga dia. Dia dengan jenama je, korang pun tahulah jenama dia daripada Yamaha. So Yamaha pun memang semua orang pakai kat Malaysia ni, semua orang pakai, so dia demand. Jadi bila dia demand, harganya pun paling mahal. So aku dah letak ke tepi lah untuk Y15ZR ni tadi. Aku tengok pada RS pula. Aku tengok RS, aku tengok macam kebetulan masa aku beli RS, keluar pula cerita pasal VF3i SYM 185 ni. Untuk pengetahuan korang, masa aku nak beli motor ni, aku jadi CCTV lah orang kata. Orang cakap kalau macam masuk setiap grup motor ni, aku adalah antara orang yang masuk segala-gala grup yang ada. Tak kira lah grup motor
dekat Facebook ke, dekat WhatsApp ke, aku nak survey, aku nak tengok review orang macam mana lah kan. Kalau orang tanya aku, kenapa kau beli motor VF3i ni, ada beberapa sebab yang pada aku kena ambil kira lah. Nak beli motor lah senang cerita, bukan pasal motor VF3i je dah. Ambil motor ni, motor yang pada aku SYM VF3i ni adalah motor yang paling murah di dalam kelasnya. Contoh kalau kau comparekan harga motor ni dengan Isuzu RS dengan Benelli lah. Benelli memang lagi murah lah, tapi aku tak berkenan lah. Sebab pada aku tak berkenan lah dengan Benelli. Bukan aku kata Benelli tu tak cantik ataupun tak bagus. Okey je Benelli tu, cuma biasalah setiap orang kan dia ada taste dia sendiri. Dia nak yang rupa macam ini, dia nak yang rupa macam tu. Benelli pun bagus, okey, cuma aku memang berkenan dengan VF3i ni, dan kemudian dia punya harga pun memang kena dengan kemampuan aku. Dan pada aku motor ni still okey lah, sebab selama aku pakai motor ni dia tak ada masalah yang major pun. Aku just hadap masalah minor, ataupun senang cerita dia ada masalah wear and tear je. Contoh macam tayar, minyak hitam, of course lah minyak hitam semua tu. Lepas tu kalau macam coolant pun bukannya korang beli pakai terus korang kena tukar pun. Korang kena pakai beberapa lama barulah korang tukar, betul tak? Jadi aku tak ada facing apa-apa masalah lagi. Just macam kalau korang mana korang yang pernah bilik dekat dalam YouTube yang orang post, ataupun kat FB yang orang post pasal SYM punya problem ni, macam yang aku pernah kena. Macam dia punya, bila kau on kunci dia ada macam hidup mati semua tu, tapi dia punya masalah tu korang boleh tahulah. Dia punya terminal bateri dekat bawah seat tu, korang kena longgarkan sikit, gosok-gosok sikit, bagi dia touching betul-betul, baru korang ketatkan balik. Dan alhamdulillah lepas aku kena tu, aku terus tak ada masalah sampai sekarang. Dan satu lagi, masalah kepala dia gagal. Patut aku selipkan getah kat tepi kepala tu pun okey dah, tak ada problem apa pun. So aku dah pakai motor ni dah dekat hampir dekat 2 tahun tau. Dan dalam tempoh 2 tahun, selama 2 tahun yang aku pakai tu, aku memang tak ada kena apa-apa problem yang teruk lah. Maksudnya aku isi minyak, tukar minyak hitam, start pula jalan. Kadang-kadang aku bawa 14, 15, tapi kadang-kadang lah, selalunya aku bawa dalam paling laju pun dalam 110 je macam tu je. Pada aku, kalau korang nak beli motor, memang korang kena cari motor yang ikut kesesuaian ataupun kemampuan diri kau. Contohlah macam dalam FB kan, ataupun orang tanyalah, saya ada sekian-sekian amount duit ni, saya nak beli motor apa lah? Saya nak beli motor apa? Lepas tu ada lah pula kawan-kawan jawab, ikut kau lah kau nak beli. Okey, jawapan tu bukannya tak betul. Betul je orang jawab macam tu, cuma kena huraikan sikit. Ikut kau nak beli dan kemampuan sebenarnya. Kemampuan daripada segi first kau nak bayar bulan, ataupun kalau kau ambil cash, adakah kau mampu untuk maintain motor tu besok, ataupun adakah kau mampu dengan rotek insurans dia. Sebab dia tidaklah mahal sangat rotek dia tau. Cuma bezanya lah 185 punya rotek dia jadi RM30. Kalau yang 1.5 ke bawah dia RM2 je kan. RM2. Jadi itulah, ikut kemampuan kau orang lah. Jadi bila orang tanya kenapa engkau beli motor ni, jawapan first yang daripada aku adalah motor ni murah, dan motor ni juga boleh pakai. Motor ni teruk sangat ke? Tidak. Motor ni memang boleh pakai. Aku cakap benda positif pasal motor ni bukanlah sebab ada siapa-siapa bayar aku, bukannya ada Enforce bayar aku, SYM bayar aku, tak. Ya, korang jangan silap faham, langsung tak ada bayar. Kalau dia orang bayar aku, untunglah aku. Tak ada langsung dia orang tak ada bayar apa-apa. Ini pun bukan rancangan yang disponsor mana-mana pun, tak. Ini bukan rancangan berbayar, no. Ini adalah jawapan aku kepada soalan-soalan tadi. Kenapa aku beli VF3i daripada SYM. Okey. Soalan lagi satu, orang tanya aku. Soalan ni paling ramai orang tanya. Yang ini orang tanya aku paling ramai. Best ke motor ni? Best ke motor SYM VF3i ni? Sebab CC dia 185. Lepas tu soalan lagi satu, laju ke motor ni? Berapa boleh capai kelajuan dia? Aku macam susah nak jawab lah. Sebab kalau aku nak cakap dia best sangat, taklah, tipu lah kan. Motor ni kalau korang nak tahu, siapa-siapa yang belum pakai motor ni lah, yang dah pakai mesti tahulah.
Kebanyakannya kalau selalu pakai ni dia sama je lah, dia punya performance dia lebih kurang je lah, sebab motor pun sama kan. Kalau dekat highway, memang ini macam bukanlah bagus sangat, tapi untuk kapcai setakat ni yang sedap, motor yang VF3i ni memang sedap lah dekat highway. Bila korang bawa tu, bila korang pulas kat highway, korang rasa macam dah tak boleh nak slow dah. Memang kau kena pulas je, memang dia makin laju dia makin smooth, makin laju dia makin smooth. Kat situ memang aku akui dia memang best. Tapi kalau korang nak bawa dekat dalam pekan-pekan, macam contohnya jam, kat traffic jam sesak tu, nak cari kedai ke apa, orang slow tu, ataupun jalan dekat macam taman perumahan yang ada bonggol apa tu, memang itu kurang best lah. Itu aku pun macam baik aku naik motor Legenda aku kan. Kalau setakat dekat-dekat ni ataupun nak jalan sikit-sikit ni, baik aku naik motor Legenda. Okey sikit. Ini motor tu dengan clutch lah apa semua, dengan dia punya dia lain lah. Dia macam kalau aku bawa Isuzu okey, keadaan taman-taman dia semua okey, tapi motor ni memang tak syok lah. Boleh je tapi tak syok lah untuk aku. Aku tak tahulah, korang janganlah marah aku, pengguna VF3i lain janganlah marah aku. Tapi inilah apa yang aku nak bagi tahu dan apa yang aku rasa sepanjang aku pakai motor ni. Memang itulah yang aku rasa. Dekat highway kau berdesup lah. Aku sampai kadang-kadang aku memang ride seorang-seorang. Selalunya memang bukan kadang-kadang, selalunya aku memang ride seorang-seorang. Pergi Cameron Island, pergi pernah Perak, setakat pergi Perak tu lagi lah. Selalu aku rasa bulan 3-4 kali kot. Aku memang masih lagi suka dengan motor yang berbakul. Sebab pada aku senang aku nak bawa apa-apa pun kan. Biarlah orang lain pakai motor superbike ke apa, tapi aku rasa macam aku lagi sukalah motor berbakul ni, sebab senang aku nak bawa beg. Aku malas kan nak sangkut belakang, aku letak dalam bakul. Aku memang suka macam tu je. Tapi itulah aku boleh cakap, semenjak penggunaan aku buat motor ni, dia best. Tapi laju tu aku tak boleh nak kata lah. Aku pernah je kena potong dengan motor RS, pernah je kena potong dengan motor LC pun pernah. Aku dah laju dah rasa aku, tapi LC tu potong biasa selama je. Aku tak tahulah dia dah buat motor ke standard ke, aku tak tahulah. Yang dah buat dah exhaust bising tu dah satu hal lah. Yang standard pun aku pernah kena potong. Tapi aku macam lantak lah situ kan. Sebab aku pun bukannya niat nak racing. Aku just bawa laju, tapi laju yang santai lah. Aku setakat ni aku pernah bawa motor tu kelajuan yang paling aku pernah paling laju 4 hari lepas kot. Aku bawa sampai 16 macam tu. Aku bawa sampai 16, tapi oh my god, wow, halangnya meter terus putus. Sampai sekarang ni motor aku meter putus. Sebab aku bukan pakai motor VF3i yang NE ataupun Pro yang ada meter dia tak ada kat daya tau. Meter dia orang yang kau tak silap LE dengan Pro, meter dia pergi dekat ECU tak silap, betul Kalau aku salah betulkan lah kat komen korang. Kalau ada apa-apa yang aku cakap ni salah, korang komen lah dekat komen, nanti at least dapat kongsi dengan aku dan juga orang-orang lain lah. Aku pakai motor VF3i V2. V2 ni dia macam motor lama-lama lah. Meter, speedometer dia masih sambung dekat tayar. So bila sambung kat tayar tu, orang kata dia punya risiko untuk putus tu lagi tinggi lah. Dia macam motor lama-lama lah, bawa laju sikit putus, laju sikit putus, macam tu lah. Tapi itulah, dalam 3-4 hari lepas aku balik pada kampung Perak, aku bawa. Selalunya timing daripada Perak ke rumah aku sebenarnya dekat Kuala Selangor Hijau. Tapi hari tu dek kerana aku nak terus daripada Perak, aku gerak pukul 5 pagi, aku nak terus masuk ke tempat kerja aku kat Rawang. So Perak dengan Rawang dia akan merentasi Kuala Selangor lah, maksudnya dia akan dia depan lagi lah. So bila macam sebelum ni aku bawa 2 jam daripada Perak Magelantuk sampai ke Ijuk Kuala Selangor dia dalam 2 jam. Tapi hari tu aku Perak ke Rawang, aku lalu jalan lama tau. Aku lalu jalan Incan dan Karang. Mana korang-korang yang pernah lalu jalan-jalan ni, korang mesti tahu punya lah. Aku lalu jalan tu ke Rawang lebih kurang 1 jam 45 minit sahaja. Memang kelajuan yang kalau 1 jam 40 minit tu aku sampai dekat Ijuk rumah aku, kira okey lah aku jimat 15 minit.
Tapi ni sampai Kerawang aku macam ush, gila laju. So aku macam terkejut jugalah. Dan aku pun terperasan meter aku dah putus. Sebab aku teringat last aku tengok meter 162 macam tu. Itulah meter paling laju aku bawa. So itu je lah dia punya kelajuan yang standard kan. Sebab aku mana ada modif apa-apa. Jadi itu salah satu benda yang aku suka lagi. Just aku beli motor ni murah. Lepas tu dia sedap. Sebab aku pun memang nak long distance. Satu lagi yang aku suka pasal motor ni, penjimatan petrol dia. Sebab yang terbaru aku tengok fuel consumption dia, aku hari Sabtu hari tu aku balik kampung. Dalam 20 km nak sampai kampung, aku isi RM10. So aku isi RM10, aku balik kampung, sampai kampung lebih kurang 170 km. Minyak tu tak habis. Dan aku bukan bawa slow, aku bawa, itulah macam aku cakap tadi lah. Mula-mula aku bawa lah santai 12, 13. Bila aku cakap dah tak sempat, aku fikir macam takut tak sempat lah sampai tak kerja kan. Aku pantai sampai tak tahu 16. Itulah barulah dia turun sampailah takut yang last. Dan takut yang last tu aku dah sampai Rawang lah masa tu. So bila aku fikir-fikir balik, aku pakai motor ni dengan comparekan dengan motor Legenda aku. Motor Legenda aku tu minyak lagi kuat. Motor Legenda aku dah lah minyak kuat, tak laju pula tu. Aku bawa ialah standard, aku pun tak buat apa-apa. Aku bawa Legenda tu paling laju 100. Itu minyaknya dah parah macam tu kan. Nah, aku bawa 100 pun dah parah. Tapi sebab apa aku pakai, kenapa aku tak pakai V3i ni untuk motor daily kerja balik kerja? Sebab aku fikir lagi maintenance. Aku nak tukar minyak hitam V3i ni, aku takkanlah nak pakai minyak hitam yang harga RM12, RM15 kan. Mestilah aku pakai minyak hitam paling tidaknya RM50-60. So maintenance dia dengan besok tayar ada botak, tayar pun mahal sebab dah besar macam tu kan. Tayar mahal, minyak hitam pun kena pakai yang okey punya. Jadi untuk maintenance tu menyebabkan aku macam okey lah, motor ni aku letak ke tepi lah untuk motor ride je. Yang motor Yamaha 115 hari ni aku pergi balik kerja, aku pakai ni motor Yamaha tu. Aku just tukar minyak hitam 1 bulan 2 kali. Sekali tukar minyak hitam dah RM15. Lepas tu tambah pula oil filter, katalah oil filter dalam RM12. So RM12 campur dengan RM15, barulah korang kira lah sendiri, baru berapa ringgit kan. Itu je lah aku pakai motor macam tu je lah. Sebab tu pada aku lah, siapa yang ada rezeki lebih lah kan. Bukanlah rezeki lebih, macam mana nak cakap kalau korang nak beli motor yang macam ni, aku galakkan lah. Aku bukanlah kata motor ni tak bagus ke apa untuk V3i ni, tapi aku galakkan. Macam contoh korang nak bawa motor ni, kalau katakan korang pakai motor V3i ni untuk motor korang pakai untuk bekerja, tak apalah, it's okay lah, pakailah untuk kerja tak apa. Tapi let's say katakanlah motor ni kau pakai memang untuk pergi ride apa semua, pastikan korang ada motor lagi satu untuk pergi dan balik kerja ataupun senang cerita daily use. Sebab korang boleh lah relax dengan motor ni, korang pergi kerja pakai motor lagi satu yang senang nak maintain, murah apa semua. Kalau overhaul pun lah, hari tu aku overhaul Legenda aku baru 600, tak lah 700 lah, 700 tu total lah kan. Tu puas hati itulah. Tapi kalau katalah let's say lah motor V3i ni problem, korang nak bayar overhaul dia lah pun tak tahulah berapa. Aku rasa kereta Satria aku tu lagi murah lah kau nak overhaul kan. Jadi itulah antara jawapan aku ataupun tips-tips yang aku bagi. Tidaklah betul, bukanlah betul sangat buat aku bagi ni. Cuba aku berkongsi dekat korang apa yang aku alami dan apa yang aku rasa. Sebab aku salah seorang pengguna V3i SYM ni lah. Tolong like, subscribe dan share dekat siapa-siapa yang terasa nak beli motor V3i ni, dan kongsikan apa-apa sahaja yang dalam video ini. Dan siapa-siapa yang nak tengok aku punya cerita pasal V3i dekat video yang sebelum ni, korang boleh scroll aku punya video dekat Zamke Niktophilia. Jadi jumpa lagi kat korang. Jaga diri, ride elok-elok, hati-hati dan bye-bye.